سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Mana? Ayo. 29. Lepas tu? Hari 5. Atau sempena jahat dengan dia, yakni dengan sembahyang. Apa sempena? Bahasa Arab kata sempena ni tasya'um. Apa tasya'um? Orang sana dia kata sial, majal. Tahu majal? Faham tak? Faham tak tu majal? Apa? Apa majal? Sial, majal. Tahu cikgu? Tahu? Susah cari makan. Faham tak Ari? Dengan sahabat dia sembahyang, jadi susah cari makan. Gitu lah. Dengan sahabat sembahyang, dia panggil sial. Bukan sial sebut. Terkena sial dia panggil. Pasti dia panggil apa ni? Kalau niaga tak untung, gitu. Kerja tak ada laba, tu orang panggil. Jadi payah cari makan dunia ni. Dengan sahabat dia sembahyang. Lepas di dalam tu ada kata, dan kait ini, kait mana? Atau sempena jahat dengan dia dengan sembahyang, jadi sial cari makan. Jadi majar ke sana, atau majar, sial, majar. Tu cari makan susah. Tu tak untung, tak ada laba kalau menego. Dia nak gitu. Nampak tak? Ataupun setengah-setengah dia kata macam ni. Manusia ni dia panggil semaya itu menyebabkan kematian keluarga. Dia agak termasuk kat tu. Mana masuk ada sial agak tu. Dengan sahabat dia semaya, termasuk sial agak tu macam tu. Nampak tu? Ini kait. Dia kata kait yang ni kata sempena jahat dengan dia dengan sembahyang ni, kembali kepada surah, kembali kepada masa Allah. Surah tu masa Allah sini. Kembali kepada masa Allah. Yang ketiga, mana masalah yang tiga? Iaitu masalah yang tiga. Katanya kata seorang. Kata seorang. Kata macam mana? Makul kau benda dia kata. Sembahyang ini, kalau aku sembahyang ni, dia kata
tiada patut bagiku. Tu tengok baris di bawah sekali muka 28 tu. Tu rujuk situ. Semaya ini tiada patut bagi diriku, tak patut bagi aku. Tak layak bagi aku semaya ni. Pas dengan sebab dia semaya tu jadi sia. Sana cakap banyak sia, panggil maja, panggil cenai, punya panggil. Tahu cenai? Ada tak faham laka tu, pasti nak panggil mana? Kalau mi panggil macam mana sini? Ni buat sahabat dengan semaya. Orang sana kata buat akhir dengan semaya, buat sahabat dengan semaya, buat alasai dengan semaya. Dengan sebab semaya ni susah cari makan. Tu dia bercakap macam tu. Nampak? Habis. Ni dia kata serta bagai yang ditambah pada syarah, tambah pada syarah kerana pada asalnya ditambahkan yang tersebut itu. Ni dia tambah ni atas syarah ni. Asal mula syarah tak ada ni. Dia tambah. Dia panggil habis itu atau berkata, yang berkata ia seseorang tak kedilah. Kata macam mana? Kata ni bagi orang muslim, kata kepada orang yang beragama Islam. Dia panggil au qala li muslimin, dia kata kepada orang yang beragama Islam. Kata macam mana? Ana aduwuka wa adu nabiyyika. Dia kata gitu. Tak boleh ni. Aku kita kepada seorang yang bercakap. Yang ni aku ini itu mudah-mudah. Aku ini seteru kamu. Tak boleh cakap gitu. Ku ni seteru kamu. Ya bila Islam sama Islam tak boleh kita agak seteru. Kalau kita kata akah boleh sebalik. Seteru aku. Sama tu. Orang yang beragama Islam kita agak seteru tidak boleh. Tidak boleh. Jangan sekali-kali. Kamu seteru aku ataupun aku seteru kamu. Tak boleh. Jangan kita agak macam tu. Ana aduwuka. Dia terjemah mari pada bahasa Arab. Tak ni. Atau seteru. Takdirlah. Yang ni aku seteru Nabi kamu. Tu. Seteru bagi Nabi kamu. Nabi Muhammad lah Nabi kamu. Ataupun Nabi itu seteru dengan aku. Sama tu. Cuba tengok dalam sejarah Sayyidina Umar ada bunuh di dalam bandar Madinah. Orang bercakap tak betul. Ada jumpa dengan satu orang. Seorang tu bercakap pada Sayyidina Umar yang kata macam mana? Dia kata Muhammad. Dia sebut Muhammad. Muhammad tu sahabat kamu. Dia kata pada Sayyidina Umar. Manakala Muhammad tu sahabat kamu, Sayyidina Umar bawa cabut pedang, orang panggil. Dia bawa keluar pedang, selalu bunuh kali. Tu berlaku dalam bandar Madinah. Pecuh, masyhur Sayyidina bunuh orang. Kenapa Sayyidina faham? Sayyidina Umar faham? Bila Muhammad tu sahabat dia, berartinya Muhammad bukan sahabatmu. Dia bunuh tu. Tu, cakap lagu tu tak boleh dah. Tak baca sejarah apa itu. Tak jumpa lagi sejarah tu.
pada kitab Atmamul Wafa. Itmamul Wafa. Nama sejarah. Kita belajar kitab tu masa tu guru cerita. Cakap itu tak boleh dah. Lepas ni aku seteru Nabi kamu. Kata itu tak boleh. Atau dikatakan ni atas pada dekat ni. Atas dekat ni. Ataupun bagi syarif aku. Bagi syarif. Kat tu. Ataupun aku seteru bagi syarif. Dikanak ke syarif siapa? Mana orang yang mulia-mulia itu dikanak ke syarif. Dikanak ke orang yang mulia di sini, ia daripada keturunan Rasulullah. Gitu. Keturunan Rasulullah. Keturunan orang panggil anak cucu Rasulullah lah. Keturunan daripada Sayyidina Husain. Ni tak boleh. Semua ni cakap ni tak boleh. Itu makna syarif. Itu makna dikata bagi syarif aku seteru kamu. Kata bagi syarif. Dikata bagi syarif aku seteru kamu dan seteru nenek kamu. Dikehendaki dengan dia, dengan nenek kamu tu, dia kata macam tu dikehendaki. Orang panggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kehendak gitu. Tak boleh. Tak boleh cakap itu. Habis. Faham tak? Tu makna dia. Tu dia ceritalah, dia cerita. Ana aduka wa adu jaddika muridan biqaulihi bijaddika tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tu cerita dalam kitab Arab. Tepat yang terjemah kitab ni. Habis itu. Lepas tu habis sini kitab ni ya tak ada. Yang kitab ni orang panjang ada lagi. Dah ke mana? Setengah daripada kuku juga. Setengah daripada kuku juga. Kalau sekiranya seorang itu berkata, kata kena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kalah kurang. Pura kalah. Tak boleh juga. Tak cakap itu. Ya kitab ni potong lagi rekah ni. Arab ya ada lagi. Kalah perang. Atau itu tak boleh. Ataupun tak boleh juga kata Nabi Muhammad tu dikuasai. Itu mana wulia, diretoh orang orang ni. Kena retoh mana dikuasai tu. Ya lemah lah. Itu maksudnya. Ataupun Nabi Muhammad tu melarikan diri. Ni semua ni tak boleh cakap. Ataupun lari dari perang. Ni setengah daripada kuku. Semua ni cerita semua daripada kuku. Ataupun Nabi Muhammad ni bersembunyi diri. Sembunyi diri nak menyapa hukum macam mana? Kita tengoklah kita Arab lah. Tu atau seumpamanya katalah. Kenapa? Boleh ke semua ni tak boleh kita kata? Ilah. Kerana bahawasanya yang demikian itu perkataan itu orang panggil menunjuk, memberi faham di atas kekurangan martabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu apa tak boleh? Maksud kita nak menghina. Maksud atas kurang, jatuh martabat Nabi, jatuh peringkat Nabi.
Tu sabit salah. Li'anna zalika yadullu ala tanqis. Naqasa yunqisu tanqis, mana kurangnya jatuh. Kurang dia panggil martabat Nabi. Jatuh. Jangan cakap gitu. Habis. Tahu dah? Apa orang apa? Ni dia cerita gitu bagi kita tak cakap, tapi noyak kalau cakap macam ni tak boleh. Rusak agama. Ni lain pula ni. Dan hasil ni bahasa kita atau kesimpulan. Ya orang dulu itu dia cakap hasil ni mana kesimpulan. Tahu kesimpulan tak? Macam mana hasil? Ringkasan kesimpulan. Kebanyakan demikian ibarat itu. Ibarat itu ibarat yang ada dalam kitab tu. Mana ringkasan kesimpulan. Kebanyakan demikian itu ibarat yang tersebut di dalam kitab tu. Semenjak daripada awal sampai ke sini. Cara orang panggil bahasan perkara murtad ni. Tu nampak tu. Sekalian ibarat. Kalau pada ibarat sekalian ibarat yang tersebut dalam kitab ni semenjak daripada awal sampai ke sini ni, kembali kepada i'tiqad. Tak lagi pada tu dah perkara murtad, ada kalanya i'tiqad. Seperti yang tersebut pada seperti yang disebutkan dia pada bagai yang pertama. Tu bab i'tiqad, dia tak lari dah. Kembali kepada i'tiqad lagi. Atau perbuatan, yakni kembali kepada perbuatan. Ini seperti yang tersebut pada bagai yang kedua. Ia terbagi 3 sahabat-sahabat dia. Murtad tu. Atau perkataan, yakni seperti bagai yang tersebut pada bagai yang ketiga. Kerana perkara murtad dia ada 3 yang besar-besar. I'tiqad, perbuatan, perkataan. Kalau kita kaji semua benda-benda yang cerita ni, dia tak dapat tidak dah, dia tak lepas daripada 3 tu. Kadang-kadang dia masuk dalam i'tiqad, kadang-kadang perbuatan, kadang-kadang masuk dalam perkataan. Lagi dia jatuh dalam mana-mana satu, tu. Tapi adalah hubung kait dengan kosak, tak ada perbuatan tu. Perkataan ada pun i'tiqad. Kalau i'tiqad tak takut dengan perbuatan dah. Tapi kalau perbuatan ada lagi hubung kait dengan kosak, ada lagi cakap macam tu juga. Kalau i'tiqad pakai jelas tu dah. Ingat, kita tengok tepatlah. Kajilah sendiri. Perkataan, perbuatan. Bukan jangan i'tiqad buat sifat dua-dua. Sifat dua-dua tu. Sifat pada perbuatan atau i'tiqad, sifat situ. Sifat dua tu. Yang menunjuk mana yang memberi faham, memberi reti. Tu yang panggil kepada kita atas menghinakan. Tu perbuatan macam tu, perkataan macam tu hak jadi kupu. Faham tak? Hak jadi kupu macam tu. Dan mensenda-sendakan. Tu perbuatan hak mensenda, perkataan hak mensenda-sendakan. Tu hak jadi kupu. Dan meringan-ringankan dengan Allah. Atau atas pada Allah, atau dengan kitabnya, kitab Allah yang meringan-ringan, senda-senda, menghina dengan kitab Allah. Ni perkara yang jadi kufu. Atau ni atas pada Allah ni meringan-ringankan Rasulnya.
Rasul Allah. Dalam dia ada cerita tu dengan domoh hal keadaan Rasul tu yang terbaca dengan domoh hak jamak. Jadi situ nak jadi bahasa itu kena kata rusul nak jadi jamak. Dia terdengar domoh ro, tapi tulis tak betul lah. Nak tulis macam mana? Nak betul tulisnya mana? Ro si lam, tak ada waw. Baca macam mana? Rusul. Baca ru. Kalau kita tulis ro si waw lam, itu rasul. Rasul tu seorang rasul. Kalau kita tu rusul, dia jamak taksir. Waktu banyak dibuat apa orang rasul. Jadi kita pergi dan menghina, pergi meringan-ringan, pergi senang-senang dengan salah seorang daripada rasul. Tak boleh lah. Bukan nanti rasul kita Muhammad ni, rasul lain-lain lagi pun tak boleh kita nak hina. Tengok siapa kalau kita jumpa sejarah, kisah, riwayat hidup dia ada berlawan dengan akidah, tak boleh. Setengah daripadanya macam mana? Berlawan dengan akidah, sejarah. Tak guna apa? Ada cerita dalam sejarah yang kesapat dan orang panggil melampaui. Lagu mana? Nabi Yaqub ni sentiasa duk menangis. Mana kalau anak dia Yusuf tu orang panggil hilal lenyap, kena buat. Dia pun duk menangis, air mata sentiasa duk mengalir hingga sampai buta mata-mata. Tu tak boleh tu, sejarah tu tak boleh tu. Sejarah tu bukan orang Islam buat dak tu. Mari dana Israiliyat. Dalam tafsir Quran ingat. Dalam tafsir Al-Quran, sejarah ada bahasanya takut dibubuh oleh orang Israiliyat. Dia buat orang panggil jadi terlampau, kita tak sedar. Semacam juga dan Nabi Harun. Macam Nabi Harun cara ya. Lagu nasihat Nabi Harun, buruk kepala itu, buang pula basuh-basuh, ambil wuduk, sudah ya bersih, ambil pula-pula dan bubur pula. Nampak? Jarah tu terlampau. Ingat, dah kita ngaji dah usul din. Kenapa? Kurang martabat Rasul. Ingat, kalau kita dengar orang ceramah, buat apa-apa beringat, jaga punuh akidah, rusak akidah. Tu jaga. Habis tu kita belajar dah sifat Rasul, ia tak kurang martabat Rasul. Sungguh ia berlaku benda tu, sifat kemanusiaan kita baca dalam Al-Baqarah, tapi ia tidak membawa pada kurang martabat kerasulan, martabat kenabian. Kalau macam tu kurang martabat, bawa kepada orang tu liar, mana hina. Lepas tu juga Allah Ta'ala bakit Rasul apa? Nak menyampai hukum. Bahawa orang tak masuk dekat, orang lari, lupa hikmat. Ingat semua kita baca kitab apa, akidah kita kena ada siap dah, kena sedia dah tu, akidah dah ada dah. Lepas tu kalau dengar orang ceramah, orang buat kuliah, orang baca apa, baca kitab, baca apa, dah akidah kita dah ada. Ni ingat, kalau masa pergi belaga, pergi berlawan dengan akidah ni, tu kita tahu tak betul tu, mari di lain tu. Sabit tu kalau itu ada satu kitab yang ajar kita, kalau kita nak tengok sejarah-sejarah yang Israiliyat tu bertiga. Itu bertiga. Kita beli satu buah kitab dan nama dia Beginilah Al-Quran Mengajar Kita. Terumi kitab tu. Tu kita nak tahu sejarah-sejarah. Kadang-kadang orang cerita sejarah jadi terlampau. Macam-macam itu ada selalu orang ceramah cerita sejarah apa? Sak labah. Apa nak dengar tak? Sak labah. Belum dengar tak sak labah? Sai. Mula kambing. Pernah dengar tak? Azmi tak bisa dengar. Tak bisa dengar orang ceramah ni. Orang waktu tu kira.
Sak lapah ni cerita macam mana? Sak lapah tu hingga yang pertama yang kata digelarkan merpati Rasulullah. Orang sentiasa sekali dengan Rasulullah. Jemaah sama dengan Rasulullah. Orang tak asing lagi dengan Rasulullah, sekali sama dengan Rasulullah. Lama-lama dia tengok orang dia buat kebajikan, dah orang kaya, dia apa, dia miskin. Dia rasa nak buat kebajikan hati bersama dengan orang. Nak jadi dia seorang yang kaya. Supaya nak buat kebajikan tak boleh, tidak ada harta. Lalu tu dia jumpa dengan Rasulullah. Suruh Rasulullah berdoa. Rasulullah tu tak usahlah. Itu sejarah dulu. Tak usahlah. Dia pun berhenti. Boleh kali pula. Minta pula. Tapi pada asalnya baguslah. Kain selat tergilis semaya, jangan ke rumah dia. Tak ada kain siapa yang kat tu. Kena. Dia ambil kain ni pergi semaya, ke rumah dia tu. Dia balik lagi rumah dia baru boleh semaya. Orang dulu macam mana hari. Kalau ni tak semaya, dah lah macam tu. Lepas tu masuk jumpa Rasulullah, suruh doa juga. Mudah-mudahan nak bagi dia kaya. Dia boleh buat kebajikan bersama dengan orang. Mulailah kau masa tak kaya. Dah ingat. Rasulullah tak usahlah, takut pun nak kawal. Tak wadih, tak sempat. Cukup 3 kali Rasulullah berdoa. Doa. Dia dapat. Orang panggil pera kamai sungguh. Mala kamai sungguh. Pera mula tu, pera kamai ke dalam ke Madinah lagi. Sepat raya. Lama-lama kamai dia tu penuh. Tak boleh pera di Madinah. Keluar pergi pera di luar. Lama-lama tak boleh nak semai. Kamai banyak. Kenapa? Jadilah. Tengok siapa dah kamai dia saja keluar. Lama-lama tu Rasulullah hantar orang lah. Bila kambing tu banyak kena keluar zakat. Berapa ekor kambing kena keluar zakat? Kira berapa ekor apa? Tak ingat lah. Tak ingat ke tu? Berapa ekor? 40 salah. 40 kena keluar. 40 ekor kena keluar. Hantar orang pergi minta. Rasulullah wakil orang minta zakat, keluar zakat kambing. Ia tak percaya. Kata Rasulullah tagih. Dengar lu sejarah ni, tengok betul tak betul. Ni orang cerita ni. Dengar tu Allah sedang bukan gitu. Anda nak royak cerita masa Allah. Ni orang selalu ceramah cerita ni, tapi dia tak kaji. Dia tak kaji. Sejarah dah, tapi sejarah Israiliyah mana. Dengar sedangnya. Lepas tu dah minta tak lagi. Dia tak percaya, tunjuk pun. Pergi minta orang lain dulu. Orang tu pun minta orang lain. Minta orang lain bagi. Balik dia tunjuk dia. Tak. Itu juga. Atau bukan Rasulullah ni atas ni. Yang nak dia ni, tak percaya. Orang tu balik ke ya Rasulullah. Lama-lama ya Rasulullah. Royak tu lama tu pula turun lagi. Bagi tahu dah tengok. Kata dia tu tak terima lah kalau nak uri pun. Pak keluarga dia, waris dia, adik-beradik dia kira yalah kata mung ni tak tunai perintah Allah. Allah marah lah. Gitu lah. Kalau marah ni pula dia tak terima dah taubat dia. Itulah. Dia cerita ni dia takut. Lepas tu dia pergi jumpa Rasulullah tu. Tengok siapa yang kata dia bagi habis. Lepas tu bagi habis. Rasulullah tak terima dah. Tengok siapa dia menyesal ni. Ambil pasir tu letak atas kepala dia. Hina diri lagi. Tak terima dah kata. Lepas ada wapak Rasulullah. Reka-reka tu nak tengok detail, kita tengok itulah, tengok detail. Apa Rasulullah naik kata saya nak wakar. Dia pun jumpa saya nak wakar juga, nak minta dan nak taubat. Tak nak lah macam tu. Kalau Abu Bakar jawab aku no. Rasulullah tak terima, aku nak terima.
Ustaz terima aku benda. Wafat Sayyidina Abu Bakar, naik Sayyidina Umar, macam tu juga. Dia minta. Wafat Sayyidina Umar, naik Sayyidina Uthman, dia minta juga. Dia cerita panggil sak labah tu. Siapa pada Sayyidina Ali. Lepas tu kita orang tak kaji Allah. Macam mana? Dia kena bahas dulu. Bila seorang itu sesat cukup syarat, Tuhan terima tak? Adakah kita buat satu-satu salah, Tuhan tak terima? Dia tak terima satu je. Apa Tuhan tak terima? Syirik je Tuhan tak terima. Lepas dia syirik dah. Tak syirik. Dia tak syirik. Lepas kalau orang kaji pula sejarah tu sak labah hak sebenarnya bila dia meninggal. Tu nak kaji pula situ. Dia tinggal tu perang Tabuk lah. Lepas perang Tabuk masa Rasulullah ada lagi kepada perang Tabuk tak apa itu. Dia meninggal. Lepas ni naik Sayyidina Abu Bakar, naik Sayyidina Umar, naik Sayyidina Uthman, naik Sayyidina Ali. Tu kaji sejarah kita nak cerita ikut orang. Sejarah ni sebenar ke dusta? Tapi awak kita lihat orang dengar jumpa ada dalam tafsir marah ya. Lepas tu kita ni yang kena faham. Orang tu bila taubat cukup rukun syarat, Tuhan terima. Paling yang siapa yang menyesal dia tak nak beri dah. Harta dia tu nak bagi lebih dah terus. Tak nak dah. Kalau kira orang sekarang nak siapa pekat tu susah dah. Apa dah kaji-kaji mari? Tak kena kesak labah yang sebenar ni. Ngesak labah lain. Kenapa? Kerana dia hidup sama siapa pada zaman Sayyidina Ali. Sak labah sebenarnya dia meninggal dulu. Tu kena kaji pula situ tu. Kalau kita dengar orang cerita. Faham tak? Kalau orang tak faham, ada royak lagi. Tu kita perlu tengok tafsir, kita kaji banyak. Benda tu bila jadi berlawan, jangan selalu kita dengar, jangan selalu kita pakai. Orang tu cerita pada kita tu, orang tu tak kaji. Jangan tak Allah. Lepas tu bermolek lah dengan ngaji tasawuf. Allah warok sungguh lah ngaji tasawuf kan tu. Nabi Arda pula, Nabi Ayub. Dah buruk Nabi Ayub ni buruk tak kepala, buah. Basuh apa sebab tu. Muih ulak-ulak butak pula. Habis maya. Lepas cerita pula. Kena dia makan apa, tak makan kita. Ni makannya dia. Ini nak oyak tu kamu. Hati dia. Tapi penyakit yang cerita tu orang panggil rusak. Orang panggil jatuh martabat kenabian. Tak pakai. Bagi kita ngaji dah. Penyakit Allah Ta'ala bagi tu. Dia tak bawa pada kurangnya martabat ke Rasulan. Ingat. Bila orang cerita dengan terlampau, bukan. Walaupun adalah sejarah tu bukan mari pada orang Islam. Mari daripada orang Yahudi, mari pada orang Kristian, orang panggil Israeliyah. Dia buat raga, nunggu Islam kita ni terpisah dengan hal tu, lali terkena dengan terpisah akidah kita tak sedar. Ada tak orang cerita? Ingat. Orang tak kaji betul-betul. Sebab itu kita ngaji akidah ni, macam mana kita etika masalah Rasul, sifat Rasul macam mana? Bagi etika kita faham dah tu. Bila orang kita dengan lampau, kita tahu bukan. Itu bukan. Walau kita tak kata gitu pun tak apa, lepas kita tu bukan. Jangan selalu ingat jangan. Tu rugi kalau kita dengar orang ceramah macam tu, orang kuliah macam tu. Israeliyah ni yang gini. Israeliyah ni yang asal dia bukan daripada orang Islam, dia orang Israel lah. Lepas tu dia masuk agama Islam, dia mencerita hak dalam dia nak mari bubuh hak dalam tafsir. Masa tu orang tidak ada catatan, dia capur-capur. Dia nak memisahkan orang panggil akidah orang Islam ni. Tapi itu bila kita baca kitab, dia buat 3. Sejarah Israeliyah ni iaitu bertiga pendapat. Ulama buat kaji yang mana? Kalau sejarah Israeliyah ni
tak pergi tanakuk, tak pergi berlawan dengan ayat Quran, tak pergi berlawan dengan hadis, situ boleh kita pakai. Kerana dia tak berlawan. Kalau pergi berlawan dengan hadis, berlawan dengan ayat Quran, itu wajib kita tolak tengok. Pas satu lagi itu kalau tak berlawan, tak apa, boleh kita tangguh nak pakai, boleh nanti pakai, tak apa. Kita tengok dalam kitab tu lah. Beginilah Al-Quran dan mengajar kita. Tu kitab tu kita tengok. Kitab Rumi aja. Pada tengok ke sini dah tu ayat tu. Nama dia pengarang nama Abdul Qadir apa? Nama Abdul Qadir. Apa ya tu? Lafaz jalan tak ada tu. Ada tafsir macam orang buat sarah-sarah banyak tak ada. Tapi sejarah tu pernah jumpa dalam kitab Durratun Nasihin. Tu ingat dia tafsir tu jadi banyak benda tu, dia masuk sejarah dan hak tak betul ya ada. Kalau kita pandai lah, kita nak pandai. Sebab tu kita nak mengaji akidah dulu. Kita mengajar akidah, sakup faham ke Tuhan ni, kita belajar akidah, sakup faham ke Nabi ke Rasul. Lepas tu bila kita baca kitab tu boleh kita takut. Kalau kita ada dah menafik. Kalau kita tidak ada orang ni, selalu kita percaya, selalu kita ikut. Lagu ni baca kitab sendiri. Lepas kita pun dan akidah ni kita tak faham. Kadang-kadang kita dengar orang cerita, sedap tu, kok orang cerita. Tapi tak sedar tu je tepi song iklan. Nampaklah Faizal. Jangan pengaruh dengan orang itu. Kena akidah kita kena ada. Akidah kita ada. Dengan siapa apa, tapi akidah kita dah ada dah. Lepas tu boleh terdengar, tak apalah, kita boleh tapis lah. Kita boleh jaga lah, boleh kawal. Kalau akidah tak ada, nanti kita ikut gitu lah. Apa itu? Ni lah kitab, dah lah kitab semua tu lah kitab, betul tak betul lah. Pak orang ada misal orang ada bawa orang ke arah lain tu, orang lain. Kalau orang jahil, minta andan, nak orang. Tapi Allah yang tak betul dengan cara. Nampak? Hak jadi terlampau tu dalam sejarah tu jaga. Tu tengah-tengah daripada ya. Semua sejarah Nabi Ayub, sepengah Nabi Yaqub, tu. Banyak lagi lah sejarah. Dengan hak wasa, dengan terlampau tu apa dia. Tapi ada dalam itu, kalau kita buka dalam kisah sul anbiya, ya. Ada. Cikgu tak ada. Habis sejarah 25 orang rasul. Ingatlah. Habis. Ni benda-benda gini kita kena beringat. Ni orang panggil masuk dia kata nak menghina ke rasul. Kita tak sedar. Duk asyik dengan sejarah. Wasa kena ni mutabak rasul, mutabak orang wali. Wali lah yang bukan rasul. Rasul ni sifat dia tidak boleh. Dia kurang mutabak dia pada orang liar, orang lari daripada dia. Lupuh hikmat. Tu hebat rasul. Gitu. Habis. Tak ingat tu kat mana tu. Atau malaikatnya. Ni. Masuk dalam buah tu lagi. Menghina, mesenda, meringan-ringan. Orang panggil dengan malaikatnya, malaikat Allah tak boleh juga. Jangan. Dia hina dengan malaikat ni. Ya kalau kita cakap ini tak boleh. Kita tengok orang tu tak senyum-senyum. Tak senyum kita tengok orang tu. Selalu masam je. Muka dia. Apa disebut Baniyuh? Baniyuh dia selalu masam. Dah mari orang jangok-jangok pun cantik-cantik pun boboh lenaka. Kamu telah orang udah-udah. Kalau kita kata pasal dah Baniyuh ni. Jangan buat main-main. Ada gitu. Bukan.
Zabaniyah ni tunggu penjaga neraka. Malik Zabaniyah. Jangan. Dia orang panggil benda tu nak menghina tu. Atau akan tanda kenyataan agama, ia panggil syiar Islam. Buat hina syiar Islam. Tak boleh. Hina syiar Islam ni. Tu setengah daripadanya semacam orang duk menyambut Maulid Nabi tu, nak besar tu, tak boleh kita nak hina tu. Tengok cerita dalam kitab yang Anatul Talibin. Cerita dalam kitab tu, kalau semasa orang menyambut hari Maulidun Nabi, lepas tu orang baca berjanji, siapa tepat orang selawat sallallahu, semua orang berdiri, kita tak berdiri. Duduk. Kau tak nak hina, pupuk. Cerita dalam kitab yang Anatul Talibin. Buat main. Kita tengok kitab lain. Apa tujuan bila kita duduk? Orang semua orang hormat, kita tak hormat. Nampak? Jangan buat main. Pas jangan rasa pelik hati. Kita hari ni jangan rasa pelik. Orang buat maulid tu, orang duk royak sirah Nabi. Tak sirah Nabi kan? Orang nak kita ni, orang panggil tani sifat kasih mesra dengan Nabi, dengan Rasulullah. Apa nak kita ni orang panggil ada selawat pada Nabi. Pas selawat ni banyak pahala. Selawat satu kali Allah Taala selawat 10. Dua kali 20. Banyaklah pada selawat tu. Lama je selawat tu. Banyak mana? Duk zikir tu dapat pahala. Paroyak sirah Nabi, sejarah Nabi, riwayat hidup Nabi tu. Nak kenal Nabi, nak kita bersera dengan Nabi, dia panggil. Janganlah kita kata bila moga macam tu. Kerana oyak. Pak orang yang kata bila tu, kita tanya pula. Muda oyak tak sejarah Rasulullah? Dia mengajar misalnya ya ustaz. Dia oyak tak sirah Nabi? Dia mengajar tak? Sama lah. Oyak sirah Nabi, oyak apa sirah Nabi tu? Kalau orang ni tak boleh. Mana sirah Nabi? Orang ni sirah Nabi. Jadi kita terlarat orang, kita dah royak sejarah. Orang royak sejarah kita kata bid'ah. Jadi balai. Tak itu kan? Apa? Kalau itu jangan ajar, jangan bagi tahu kat orang sejarah tu. Orang tak kenal Nabi. Jangan orang selawat, jangan orang berzikir. Jadi kot tu. Sabit tu kata orang Wahabi ni hakikat dia bukan mari asal daripada orang beragama Islam. Dia mari mana? Mari anak putih Yahudi untuk menyesatkan orang Islam. Kerana orang Islam ni kalau tak ada, orang panggil duk itu bila tahta, orang panggil muka-muka dah hak jadi pecah belah tu, dia satu batu. Bila hantar muka ni, masuk rupa orang panggil Islam, bakal qiyah, bakal subah, taruh jangan. Masuk hari kita pun kata Islam. Tu jadi dulu dia percaya agak tu. Cuba mari hang basuh tepi sudu masuk awal. Orang panggil Islam lah nak makan Islam. Ya buat gitu. Yahudi pandai. Hari. Tu politik dia. Ya tak Islam kat nak makan Islam. Nak murtad Islam dengan Islam juga. Ingatlah. Pokok kayu nak tumbuh nak terbalik dengan kayu juga. Dia tak terbalik dengan besi tu. Balik dengan kayu juga. Tahu? Pokok kayu pokok kayu tu. Kalau kita ambil kapak nak pergi tak terbalik. Mana waktu nak bagi terbalik? Nak pakai kayu juga. Kena. Ambil dahan dia yang kecil-kecil tu bubuh di kapak tu. Lepas tu tak apalah. Gunung ni kan. Dia panggil kayu makan kayu ni. Itu kan? Nanti baru terbalik baru tumbal. Kalau kapak haja itu terbalik tak? Ada lagi kita kapak aja tu. Ada je dah. Ni pasal ni kayu ni.
Apa kayu sini? Ulu. Tu makan dia tu. Buah tu tupai tu. Kapok sedap tu dah. Ingat tu Islam. Jangan buat tu sedap sangat. Benda lain banyak lagi nak masuk. Kita tak sedar benda-benda gitu. Habis dia orang panggil. Ni semua ni orang panggil tanda lambang dan orang panggil Islam. Lambang agama. Jangan duk main buat seteru main. Hak lain tak buat. Kalau menyambut hari beranak hak lain boleh. Ada tak menyambut hari lain? Ada tak? Ada tak? Walau Nabi tak boleh, orang wali-wali ni. Kalau orang lain tak apa lain. Raja tu raja ni, boleh kalau lain. Kalau Nabi tak boleh. Ya pergi dah tu. Ingat. Kalau kita baca kitab, dalam kitab Sulamus Subyan, beratlah Sulamus Subyan. Asal mula ya hukum asal. Seokok tu ya hukum makruh. Tapi kalau ada orang duk baca Quran, orang duk zikir, orang duk apa, kita seokok haram. Nampak? Demikian juga makan demikian juga tak bagi tu masa tu. Dia buka bila kita Sulamus Subyan. Ya hukum asalnya ya makruh lah hukum asal. Isakak tu makruh. Kalau tinggal tak pahala. Tapi ikhlaslah nak tunai perintah tu. Kalau kita buat tak berdosa. Tu hukum asal panggil. Hak zati dia nya. Lepas tu orang duk zikir. Gitu. Orang duk baca Quran. Gitu. Kita isap rokok. Hari dia panggil hari aridi. Orang tu yang sejarah Rasul. Dia baca beranggi, kita duk makan. Jangan. Apa? Tunggulah sekejap. Kita tengok kitab banyak kita jumpa benda-benda gitu. Habis. Atau akan hukumnya atau akan hukumnya ini hukum Allah dengan tafsir dalil, yakni hukum Allah Taala. Hukum Allah Taala kita hina hukum Allah Taala, maka iaitu hukum Allah Taala tu ilmu syariat. Tu hukum Allah Taala kena ke syariat. Syariat sini kena apa? Ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, akhlak, cara akhlak tu. Tidak hina tu. Jangan hina. Jangan duduk senda-senda. Tu kitab fiqh tu. Jangan letak ikut dan jangan. Habis itu dan akan janji kebaikan. Kita hina. Janji kebaikan atau kejahatan, janji kejahatan. Yakni atau janji kejahatan. Maka semua tu yang tersebut tu baik daripada awal ni khabar dia ni. Hasil kebanyakan demikian tu ibarat sekaliannya itu kembali kepada iktikad perbuatan perkataan semua tu jadi kafir murtad. Wal iyad billah. Tu jawab ya. Tu hukum ya. Tu hukum ya. Tapi yo orang tengok. Jadi kafir murtad. Yakni bermula iktikad dan perbuatan dan perkataan yang menunjukkan, yang memberi faham gitu kan atas yang tersebut itu. Sebut tu lepas mari tu. Dia panggil jadi kafir murtad orang yang mendatangkan dia.
Orang yang datang sini orang yang menggereja tu lah. Mengerejakan dia akan salah satu daripada perkara yang tersebut. Bukan nanti gereja semua, salah satu je. Mana kalau kita tahu macam tu, ni musannif minta ni. Berlindunglah kita. Ni orang panggil berdoa. Na'udzubillah ni. Berlindunglah kita. Mudah-mudahan kita minta lindung orang panggil daripada yang demikian itu. Demikian jadi kafir murtad tu. Minta berlindung dengan Allah. Itu minta dengan Allah. Minta lindung dengan Allah daripada yang demikian itu. Terus macam mana? Minta situ. Habis. Nilai pula. Lepas tu dia kata, maka katanya. Kata kena. Ni sikit. Maka katanya. Yang ni perkataan tu. Daripadanya itu berulang dengan katanya daripada demikian itu, maka tiada berkehendak lagi kepadanya pada perkataan itu. Jadi dua kali itu. Mana daripadanya mana? Daripadanya yang kama dia ni dia tidak berkehendak. Hazah lah. Maka katanya daripadanya tu berulang, dia panggil takrir, dia panggil berulang-ulang dengan katanya daripada yang demikian itu dulu ada dah daripada yang demikian itu. Lepas tu orang pula yang demikian itu tu, itu daripadanya dulu dah ada daripada sini ni dia tetap kandak ni, buanglah satu tu. Maksudnya ni kamar dia ni buat likau mahkamah dia daripadanya sini buat. Dah kena mada kata daripada yang demikian itu. Kalau kita daripada yang demikian itu juga rojak sama. Bila rojak sama orang panggil takrir, berulang-ulang. Bila berulang tak lama maksud sama. Buat satu. Daripadanya ni ia terbuang. Tiada berkehendak, maka tiada berkehendak lagi kepadanya, kepada perkataan daripadanya, gitu. Buatlah tu. Dia royak dah, cerita dah di dalam tu. Faham tak? Apa? Faham tak? Khairi faham tak? Tak faham? Tak faham. Tulis apa itu faham. Jadi kelimah daripada tu dua tempat tu. Kenapa? Yang pertama, berlindunglah kita daripada satu. Batu daripada yang demikian itu. Berlindung, takluk berlindung dengan Allah. Itu. Berlindung dengan Allah, takluk pada Allah. Berlindung dengan Allah daripadanya pula, ada pula daripadanya tu. Jadi hak ni lebihlah. Tak nak yang ni, hak ni kena buang. Itu lah. Daripadanya hak yang kamar dia ni. Dah kerana yang madai dengan daripada yang demikian itu tu mada dah. Ni tak nak ni. Tu dia jaga di dalam tu. Dalam hasiah tu. Dalam syarah tu dia jaga. Kata tak nak ni. Itu dia cerita dah. Kenapa? Tapi dia terlalu maka katanya. Kata macam mana? Badar daripadanya. Tu. Daripadanya tu badar padanya tu. Daripadanya jadi perkataan daripadanya tu. Yang ada di tepi tu. Selepas daripada Allah, lafaz Allah tu daripadanya tu. Itu yang berulang-ulang. Dua kali daripada. Berulang dengan mana? Berulang dengan katanya daripada yang demikian itu. Tu, berulang dengan tu. Daripada yang demikian itu. Bahawa daripadanya pula dua kali daripada. Jawabnya maka tiada berkehendak lagi. Orang ni tak kehendak daripadanya ni. Buang tu. Tiada berkehendak lagi kepadanya, kepada perkataan daripadanya tu tidak berkehendak. Buang tu. Dia jaga.
Takut kita tak faham nak baca, nak faham ke mana ni? Dia boleh ni. Apa dah itu? Tak faham masalah. Dia jaga, dia beringat. Kita habis itu. Yang lain. Maka hendaklah, hendak ni wajib. Wajib syarat. Wajib syarat. Maka hendaklah yakni wajiblah. Wajib di sini wajib syarat. Bila wajib syarat wajib di atas tiap-tiap orang mukallaf lah, sama ada lelaki perempuan sama lah wajib syarat. Itu maka hendaklah, maka wajiblah ditakut sebenar-benar takut. Ni cara mertak ni. Jangan takut mamai, takut sungguh. Sebenar-benar takut. Dia orang panggil. Apabila kita takut, kita kena kawal, kita kena jaga daripada perkara mertak tu. Pas kita nak jaga macam mana jaga? Kita nak jaga macam mana? Daripada perkara-perkara mertak kita nak jaga macam mana? Jaga lagu mana? Ya. Kita nak jaga, ia kena tahu perkara mertak tu. Bila kita tahu perkara mertak, kita kena ada perkara mertak, lepas tu kita jaga yang dia berlaku. Lepas kalau kita tak kena, boleh jaga tak? Tak boleh jaga. Dia nak jaga ni kena seteru. Lepas seteru kita tak kena, macam mana nak jaga? Nampak tak apa? Kena jaga betul-betul. Dan dipeliharakan daripada murtad tu. Ya daripadanya tu nak perkara riddah, perkara murtad lah. Yang tersebut pada yang demikian itu tu. Dipelihara. Dipelihara. Dalam yang kata dipelihara daripadanya dengan belajar. Itu je, tak ada jalan lain. Tak ada jalan kita nak jaga tubuh kita daripada jatuh murtad dengan jalan kita belajar. Kalau orang tu tak belajar, sampai bila dia tak boleh jaga, tak boleh pelihara. Kalau kita tak kenal, kita kenal boleh jaga, tak kenal tak boleh jaga. Belajar apa? Tengok dia cerita kata. Belajar ilmu syariat dalam. Belajar syariat boleh jaga. Apa maksud dari syariat? Fiqh. Pakai apa lagi ni? Tauhid. Pakai apa lagi? Tasawuf. Fardu-ain tu. Bila fardu-ain kita tahu atau belajar tauhid fardu-ain, belajar fiqh fardu-ain, belajar tasawuf fardu-ain. Kalau kita tak tahu, dosa. Selama mana kita tahu, selama itulah berdosa. Kalau kita hidup sampai kiamat dosa. Jangan kita biar kita duduk di dalam jahil ilmu syariat. Kita dosa setiap lahzah, setiap detik, setiap masa, setiap waktu, setiap hal, setiap ketika. Tak ada masa kita lepas. Umur kau panjang, dosa kau banyak. Banyak umur, dosa banyak. Banyak umur rasanya. Selama mana kita tak menuntut, tak belajar. Kerana perkara ni, perkara fardu ain. Pak kita tak selesai cepat-cepat, ada dosa fardu ain. Semacam sembahyang lah, kita tak sembahyang. Lepas tu tak belajar, tak faham, dosa. Nikah tak faham, berdosa.
Perkara meletak tak tahu, dosa. Pasal kita nak kawal tak boleh. Itu kena belajar. Maka belajar ni wajib fardu ain. Belajar fardu ain apa pekat ni nah. Kalau seorang perempuan tu yang ada suami, pas suami dia tak mengajar kat rumah. Sekiranya suami dia kena pergi serah kepada orang suruh mengajar. Tapi kena pilih. Di pagi dia mengajar nasib pula. Mengajar nasib, mengajar sajak, mengajar sehingga lah. Itu. Mengajar apa tak lah. Lepas tu dia datang juga. Isteri dia pergi belajar fardu ain. Kalau sekiranya isteri itu keluar pergi belajar perkara fardu ain, tak dosa suami tegah, suami lari kalipun suami tak benar. Siapa pekat tu? Boleh. Kita lakuh. Boleh. Kita langgar. Syarat kata tak berdosa. Pergilah belajar. Tak masuk ke neraka kepada suami. Tak apa pekat tu. Ni belajar pada ni. Mereka suami kita dia mengajar dah kat rumah. Kita nak keluar bah tak boleh. Tu nak keluar pergi pasar tu. Suami dia mengajar dah. Bukan nak pergi belajar. Ini apa dia mengajar dah rumah ni? Tak mengajar temung lah. Alah pikul lah akhirah. Ya kalau kira-kira mari tanggungjawab ni apa? Kita duduk semaya. Akidah kita betul. Kita kata atas diri kita ni kita melesai dah. Jaga habis kawal habis cukup lekat atas kita ni. Kalau bini kita tak pandai, kita tak ajar, masuk neraka kita pading dengan dosa bini. Cukup lah. Buat dosa ke cukup. Buat dosa bini, dosa anak kita lagi naik dah kepala kita, pandai kita langgar. Tanggungjawab apa itu kena ajar. Pandai ajar tak pandai. Bawa. Muak tunggu mutu hari. Pada kita bawa dah kamu. Ni mu aku masing-masing. Aku dengar mu dengar. Aku tak pandai nak ajar. Tu kena bawa tu lagi. Kalau kita kata okey hari balik tak ajar lah. Tiba-tiba kena nasi apa? Balik lagi. Tu lah. Kalau tak ada apa tanya. Batas raya ada apa tak tanya. Mandi junub mandi tak tanya, tak ajar. Dosa apa? Ingat. Payah nak masuk surga Tuhan ni. Kalau tak betul jaga sungguh-sungguh. Kena belajar ni. Tak ada jalan ni. Ingat. Sabit tu hendaklah ditakut akan sebenar-benar takut. Dan dipelihara akan sebenar-benar pelihara, jaga. Daripada perkara yang menjebakkan seorang itu rindah, kita jaga, kita kawal, kita takut dengan belajar ilmu fiqh, ilmu syarah, ilmu syariat, belajar usuluddin, belajar fiqh, belajar tasawuf. Belajar usul nak betul akidah. Belajar fiqh nak betul amal ibadat hak zahir. Belajar tasawuf nak jaga pahala amal dia. Orang panggil takut binasa, takut tak dapat, takut tak hasil. Kalau kita belajar fiqh, sahlah ada zahir. Betul ruku syarat. Jaga perkara batas, sah maya kita. Tapi tanya dapat tak pahala? Tanya hati. Itu kena tahu. Jadi kalau kita tak cukup 3 ilmu ni, orang tu amal ibadat tak ada jalan dah, tak ada jalan. Tak ada harapan. Apa soalnya? Tanya kita sendiri. Orang tua tu kata kena tepuk tak ada tanya apa? Tanya diri. Ada lagi, ada orang itu. Ada.
tak ada, tanya diri sendiri. Aku belajar lagi, ada lagi fiqh, ada lagi tauhid, ada lagi tasawuf. Apa kalau tak ada? Biarlah tak ada pun untuk ini gitu. Jadi masalah. Hak ingatlah. Habis itu supaya ini ilak pada wajib kita kena takut, kita kena belajar, kita kena kawal supaya ilak itu dapat kita jauhkan daripadanya, daripada ridah tu. Bila kita belajar, kita faham. Bila kita faham, orang panggil masuk le gulungnya, kata kita ketahui. Bila kita tahu, dapat kita jaga dah, kita kenal dah benar. Ya nak jaga-jaga kena kenal. Bila kita kenal, kita jaga. Dia panggil. Dia panggil supaya dapat kita jauhkan diri kita. Dapat kita jauhkan diri kita daripada riddah itu. Dalam tolong. Jaga daripada riddah, jauh daripada riddah. Riddah ni perkara yang memutuhkan agama, tu panggil riddah, jatuh agama. Ke sana kata. Gitu. Dah jaga habis. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ni habis ni. Dan tiada daya dan tiada upaya. Ya kita tu, ya sebenarnya wala dua kali. Wala haula wala quwwata. Payah pakai wa atas selalu. Dan tiada daya dan upaya. Tiada daya dan tiada upaya. Ni beza. Tiada daya. Tiada daya ni orang panggil tak ada helah. Helah tahu? Tahu dah helah? Tahu dah Amirul helah? Tak ada helah. Tahu helah? Apa? Hari tahu helah? Tak ada helah lagi. Tak ada jalan lagi. Dah tak tahu helah. Tak ada helah, tak ada jalan. Kita nak helah. Itu tak ada jalan, kita nak lari bagi lepas. Itu tak ada dah kita nak mengelak diri kita daripada kejahatan. Tak boleh kita nak mengelak diri kita daripada maksiat. Kerana nafsu selalu dengan kita, tak gitu Dan syaitan pun masih ada orang panggil dalam diri kita. Dia ada dalam diri kita. Tak boleh kita nak lari, tak boleh. Orang panggil kita nak mengelak daripada perkara tu, daripada kejahatan, daripada maksiat. Itu makna tiada daya. Ya gitu tu. Dan tiada upaya. Ni, dan tiada upaya ni. Tidak ada tenaga, tidak ada kekuatan, tidak ada kuasa. Apa tu? Ni. Itu sama ni. Yang ni untuk kita nak kerja taat. Hak nak menolak. Untuk kita nak kerja taat. Kita nak ikut perintah Tuhan. Tak ada daya. Tak ada upaya. Sebanyak mana Tuhan tolong kita, sebanyak itulah boleh kita beramal ibadat pada Dia. Banyak tu. Bukan kita. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri tenaga, Tuhan beri kuasa, Tuhan beri kemampuan kepada kita. Tu hak kita dah boleh buat amalnya. Bukan kita. Sini beri yang tinggi. Kalau bahala tak sahau sini tinggi. Kalau bahala kita hikam duduk di mula-mula. Kata hikmah mula-mula sarah sangat hak ni. Wala haula wala quwwata. Mereka rasul-rasul dah yang mari. Jadi dalam kita buat amal tak nampak kita. Nampak tak? Jadi kita mari itu kita nampak Tuhan berilah kekuatan tu. Bila Tuhan beri kekuatan kita rasa
Dah Tuhan beri kita tak nampak kita. Di situ ya tak ada wujud, ya tak ada ria, tak ada sam'ah, ya tak ada takabur pasal kita tak nampak kita. Kita nampak pemberian Tuhan. Walaupun kita dak buat pada zahir ni, tapi hakikat. Pandai ni mata hati. Pandai nampak tak? Tadi. Ni dalam. Nampak? Ego. Nampak itu dah. Ni kalau kita tak pergi, aku ni sudah. Tak nampak pemberian Tuhan. Tu mana kuwata. Nampak? Tu pandang ni mata hati, orang panggil hati hidup. Boleh tolak apa semua segala sifat tu. Tu lagi. Tu maksud orang bahasa Jawa tu. Tiada daya dan tiada upaya. Ya tu lah. Tapi surah aja tu. Kita tengok kita Arab tahulah. Setengah daripada kita surah ni. Kita tengok lagi kita kawakil. Kita kawakil je surah ni. Saya tak baca tapi kita kawakil. Nahum, tak nahum. Dia dalam dia buat surah. Malaikat. Malaikat dia mata dua. Tiada daya untuk kita nolak dan maksiat kejahatan. Tiada upaya untuk kita nak buat taat Tuhan. Malaikat dengan Allah, dengan pertolongan daripada Allah. Itu boleh kita buat. Boleh kita buat taat. Boleh kita lari diri daripada maksiat. Tuhan tolong. Kata Tuhan tak tolong? Berat kita. Siapa itu bila kita dapat buat taat, dia kena syukur. Alhamdulillah. Tapi lepas maya alhamdulillah dah. Alhamdulillah dah. Bawa lepas assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil. Dah dah. Pamali hati. Mujilah Allah Taala. Aku sempat dia aku semaya. Masuk aku ni aku sempat maya. Aku dah. Kata hai tak maya. Kita meninggal waktu dah masuk, dosa tak kita? Dosa. Ujian ni. Kita tak menyawa ni dan semaya ni. Lepas tu pula, mudah-mudahan minta lah Allah Ta'ala witir pula semaya. Waktu tak apa ni pula. Cerita pula hati. Lepas dah semaya satu, cerita pula. Wahai tu cerita pula nak buat amal ibadat tu kan. Itu panggil orang ni. Orang duduk mengitar-itar semaya ni panggil orang ni jaga semaya. Ni kat kita tidur, jangan gerak marah lah. Tidur sedar ni. Kena apa? Jadi belawai dengan Tuhan tanda. Dengan agama. Tu nampak buah dalil. Sini dalil ni kalau surah dalil lah. Okey tu sahab ni. Ya habis kita lah sikit habuk abang. Semua tu Tuhan. Tu nampak gitu. Apabila sampai ke peringkat tu panggil naik tauhid af'al lah. Habis syirik ni saya cakap ni habis syirik. Syirik khafi habis. Tak ada syirik khafi lagi. Payah orang kita semua ni kalau akidah betul dia duduklah syirik khafi, dia matilah syirik khafi lah kita. Bal hum biliqa'i rabbihim kafirun. Semua orang mati kafirun laka. Kita tengok kafir semua. Kafir apa? Kafir itu syirik khafi. Malaikat orang tu dia belajar ilmu usuluddin. Dah siapa ilmu yakin i'tiqadi, lepas tu dia usaha, dia naik ilmu yakin zauqi, tauhid af'al. Tu nak habis lah. Tapi sini orang apa susah. Dapat ilmu yakin zauqi susah. Kenapa? Kerana orang panggil kita nak capuk aduk, kita nak gelomok dengan muka dunia. Duk kira dengan otak semua. Kalau tak kerja, tak boleh makan, kena kerja. Dia mari hak tu semua. Tak nampak hak tu saya bagi. Kita di sini semua tiap kita pun di sini, gaul kita pun di sini duk gelomok muka ni. Hati kita nak pisah benda tu susah. Nak pecah benda tu susah. Tapi sini sungguh kena orang sungguh sini nak naik ni. Bila naik kapal tarik, saya apa? Tak saya dia kau gila.
Nak pisah dua ni, tauhid i'tiqadi dengan tauhid af'al susah. Sini orang dah mati ramai, ni orang dah mati ramai. Pak orang nak siapa tauhid i'tiqadi dia pun dah susah dah. Tapi kalau siapa pekat tauhid i'tiqadi, orang tu neraka. Kalau siapa tauhid i'tiqadi, orang tu syurga. Tapi neraka dulu. Neraka dulu. Halah. Sampai dia cerita lah. Allazina amanu, orang tu sentosa daripada kekal di dalam neraka. Tak ingat? Tak bagus ada. Ingatlah. Tak sentosa daripada kekal. Apa erti tu? Faham? Faham? Jadi kena masuk kekal je tak? Amanu. Pada saya masuk langsung wa amilus solihat. Jadi amanu gi capu, gipo dengan wa amilus solihat. Orang tu tak setuju. Wa amilus solihat tu ia naik kepada tauhid af'al tu. Pak orang puak-puak berjaya ni dia di tauhid af'al ni orang panggil orang khawas. Orang yang duduk di tauhid i'tiqadi tu orang panggil orang awam muslimin. Bo naik di tengah ni dan orang khawas. Bagi lepas pada khawas ni baru naik khawasul khawas. Ni siapa? Orang berjaya khawasul khawas ni orang berjaya. Orang tak ada apa-apa hari tu. Habis dah ada Allah ya. Pak kita ada semua. Berbagai aneka ada ni. Macam-macam ada semua ni bubuh. Ada pun lalai habis tu lalai lupa kita. Mulakan dengan Allah yakni dengan pertolongan daripada Allah. Allah mana? Allah yang maha tinggi. Tinggi sini tinggi darjah, tinggi pangkat. Jangan kata tinggi tua, tinggi zat. Tu rusak pula tu akidah tu. Akidah ilmu usul ni jangan kata tinggi tua, tinggi zat. Kalau tinggi zat salah. Tak tahu. Lagi pula maha besar. Sama agak ni. Besar darjah, besar pangkat. Bukan besar tua, bukan besar zat dah. Itu orang panggil besar maknawi, bukan hissi. Macam kita kata kalau kita pergi belajar, kita buat bandai, janganlah kita pergi pondok. Lepas tu belajar, turun je baca kita. Bila habis kita ada satu buah, belajar apa yang kat rendah tu turun. Faham tak? Apa yang kat rendah tu turun, keluar balik kita kata. Lepas tu tanya hari nak turun ni. Ni buat dekat rendah-rendah. Pada ngaji tu belajar lagi. Nampak dekat tinggi sikit. Apa kita pergi tengok orang dia belajar. Ni kecil halu. Bukan tu. Waktu bukan murah. Waktu bukan murah. Kecil pun dia pekat dia tu. Kelas dia tu. Faham tak? Tu nak tu. Bukan tua, bukan hissi maknawi. Apa tengok orang turun pula. Oh ni tinggi ni. Turun juga kata buat rendah-rendah tu kan. Waktu hak tinggi bukan tu. Tak kalau selesai musannif daripada menyatakan dah selesai dah musannif. Daripada menerangkan bagai yang hasil dengan dia riddah. Selesai dah. Memulai ia musannif pula menyatakan, menerangkan, menghuraikan bagai yang wajib atas murtad itu. Tak kala dia cerita perkara murtad, sahabat-sahabat jadi seorang itu murtad, gini murtad, tak kedainya seorang itu bila jatuh murtad. Bila jatuh murtad, macam mana pula nak berlaku, nak buat tahiyul lagu mana pula? Nak mengubati macam mana? Tu nanti tanya pula. Mari kena hari habis kat tu masuk kok siapa tes sains lah. Tes sains dah besar, tes sains besar. Awal di situ. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح بيننا بين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم افتح بيننا بين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم افتح بيننا بين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا زدنا علما وعملا وتقبلا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة والسلام على المرسلين تقبل الله منكم